Mula dia dah habis dah. Biar saya cakap dulu ni. Saya cakap tentang hak dan juga kesesamaan. Walau bagaimana sekalipun, Datuk Speaker, saya merayu supaya kajian semula dilakukan untuk memastikan bahawa ahli-ahli parlimen juga tidak tercicir daripada diberikan perhatian dan akhirnya Laluan kalau kurang. Silakan kalau kuat. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Kuala Langat sahabat saya. Pusing punya pusing ni maksudnya apa? Maksudnya Kuala Langat ni nak mencadangkan ahli-ahli parlimen ni dinaikkan gaji atau apa? Jadi terus terang je lah kata minta gaji ahli-ahli parlimen ni dinaikkan, termasuk juga imbuhan-imbuhan atau kerakyatan dan sebagainya. Saya minta Datuk Speaker masukkan dalam saya punya ucapan sebagai sokongan daripada apa. Saya tak kata Kuala Kerau yang kata. Saya kata privilege dan facilities. Maknanya dijawab oleh Kuala Kerau mengikut pandangan dia. Jadi saya anggap pandangan itu masukkan dalam sebagai handset, jadikan dia sebagai satu pandangan beliau mewakili seluruh wakil-wakil rakyat di dalam dewan ini. Datuk Speaker, ya benar, dalam keadaan kita tercari-cari dah begitu lama. Saya teringat dalam tak silap saya bila mana Allahyarham Tun Abdul Razak mengikut laporan yang telah pun mewujudkan skim persaraan kepada ahli-ahli parlimen. Saya rasa privilege dan facilities ini boleh diangkat kembali dan direnung. Bagaimana untuk kita menggerak cergaskan aktiviti kita di lapangan supaya wakil-wakil rakyat ini tidak bercakap seorang. Akhir bulan menunggu keadaan, hujung tahun menunggu saat kehala mana tak dapat bergerak kerana sumbangan-sumbangan ini untuk rakyat terbatas. Saya memohon supaya dikaji semula dalam bentuk facilities dan privilege yang diberikan kepada ahli-ahli parlimen. Dengan tegasnya, kami juga adalah pekerja-pekerja yang bekerja untuk rakyat, harus mendapat manfaat dan faedah daripada apa yang termaktub di dalam Akta Pekerja itu sendiri. Saya memohon sokongan daripada semua ahli-ahli yang berhormat dalam isu untuk menaikkan taraf penghidup facilities dan privilege ahli-ahli yang berhormat pada pembahasan ini. Keduanya, tak ada yang nak celah. Yang keduanya, ibu atau wanita. Semalam Datuk yang di-Pertua, saya membaca Keratan Akhbar muka depan Metro. Saya sudahlah dibelenggu kesedihan berita demi berita semalam seorang bayi 30 hari usianya dimasukkan ICU kerana gegaran badan dilakukan dalam keadaan yang kritikal. Saya diilhamkan sebelum tidur. Apa tindakan kita? Apa hala tuju kita? Hanya kita membaca, sedih, menangis dan kita riuh rendah dalam isu ini. Datuk yang di-Pertua, ibu adalah segala-galanya. Sesiapa yang menderhaka pada ibu, nerakalah jawabnya. Ibu, syurgamu, syurgaku di tapak kaki ibu. Ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, siapa yang harus kau hormati? Jawabnya, ibumu. Ditanya lagi, ibumu. Kali ketiga barulah bapakmu. Keempat, jadi saja meja. Terima kasih membetulkan. Tahap ibu ini terlalu mulia. Ibu dianugerahkan oleh Allah cukup hebat. Sengsara mereka ketika melahirkan anak, Allahu Akbar. Suami tidak pernah rasa, walaupun saya seorang suami, tetapi beban, kesan, kepedihan, kesengsaraan ibu itu harus dihargai dan dihormati. Pada hari ibu yang lalu,
NGO, seluruh warga kesatuan sekerja, mereka telah mencadangkan iaitu pindaan terhadap rang undang-undang Akta Pekerja 1955 di bawah Seksyen 37A hendaklah dipindah daripada 60 hari kepada 90 hari. Alasannya jelas. Semalam berita telah membukti ibu bila mana telah melahirkan anak perlu diberikan perhatian atas ruh kedua-duanya untuk naruri mereka bersama. Sekarang ini 60 hari belum habis bicara, Menteri Sumber Manusia pun bercakap mengikut laporan kalau benar dia tidak setuju. Ialah mungkin tak setuju pasal dia lelaki. Kalau betul dia tak setuju. Tetapi penekanan yang saya nak bawa hari ini ialah di negara sebelah selatan sudah pun mengamalkan 90 hari. Di negara sebelah selatan Melaka sudah pun mengamal 90 hari. Di sebelah selatan sudah pun mengamal 112 hari. Mengapa kita terpinga-pinga masih mencari tarikh yang sesuai atau tempoh yang sesuai untuk ibu bersalin? Jangan menunjukkan kita zalim kepada wanita dan ibu. Jangan kita hentikan kebolehan seorang ibu, di samping menjadi ibu dia juga menjadi seorang pekerja. Saya tidak mau bersekongkong dengan mereka yang mengatakan wanita tidak boleh diberikan keutamaan kerja. Saya tidak boleh bersama-sama dengan kelompok mereka yang tidak bertamadun, yang mengatakan menafikan hak wanita dalam menjayakan kerjaya mereka. Oleh yang demikian, saya merasakan terpanggil pada hari ini untuk merayu tersangat amatlah kepada Menteri Sumber Manusia supaya meminda Seksyen 37A di bawah Akta Pekerja 1955 untuk diberikan rapatan keakraban, kasih sayang baik kepada ibunya sebelum ibunya meneruskan kerjaya mereka. Saya tidak mau membandingkan dihirup kerana jauh lebih baik, kerana ini memberikan ketidakadilan kepada pemerintah yang hanya memberikan tempoh 60 hari dalam proses untuk wanita bersalin. Boleh ya, laluan. Terima kasih. Wanita kena bagi. Terima kasih. Saya amat menyokong apa yang dikata oleh Yang Berhormat tadi. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat, apakah macam manakah kalau kita mencadangkan kepada kementerian supaya memberi insentif kepada badan-badan korporat yang meletakkan sekurang-kurangnya 30% wanita di organisasi mereka, dan mereka ini diberi wanita bermakna wanita untuk menduduki position high decision making position dengan izin. Apa pendapat Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya laluan sikit tak? Sama-sama. Sikit je. Ni pejuang kesatuan sekerja yang cukup hebat. Cuma saya nak tanya pandangan. Kita dengar QPAC baru ni tak apa bersetuju. Nampaknya bila banyak sangat wanita menjawat jawatan tinggi di sektor awam sebagainya. Apa pandangan ni pejuang kesatuan sekerja? Sebenarnya sebelum, siapalah saya kalau tanpa ibu saya? Siapalah wanita tanpa lelaki? Siapalah lelaki tanpa wanita? 30% ini adalah minimum. Kalau nak mengangkat martabat wanita, tidak ada persentage harus diletakkan. Dan saya mengkagumi seperti mana Yang Berhormat Batang Sadung bercakap tadi, itu minimum. Dan saya akui bahawa jangan perlekehkan wanita. Kalau tanpa mereka, siapa kamu? Dan jangan pertikaikan kepimpinan wanita, sebab itu presiden kami wanita. Baik, daripada Tapi tak ada kuasa, tak ada kuasa. Kuasa tak ada.
Presiden kuasa sadar. Daripada itu, Datuk yang di Pertua, tak ada banyak masa lagi. 2 isu Datuk, tak lebih. Isunya sekarang ialah untuk mengangkat martabat wanita. Ini bukan retorik. Jangan bicara kami menjaga kepentingan wanita tapi apa pun tak buat. Kami menjaga wanita tetapi minta 90 hari tak boleh. Ni apa ni? Akhir kata, apa bicara dalam kita nak memastikan benda ini menjadi kenyataan. Sebab itu saya cadangkan Seksyen 37A itu dipindah tanpa rasa segan silu, tanpa memikirkan korporat akan lari. Allah, negara kita ni kaya raya, Datuk Speaker. Hasil masuk